Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang tertanya-tanya, di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, mungkinkah ada menteri-menteri yang tidak melakukan kerja dan tugas dengan baik? Lebih-lebih lagi, jika menteri itu adalah wakil rakyat. Nah, rakyat Malaysia, seluruh Malaysia secara keseluruhannya, pasti mahu menteri yang bekerja. Jadi mungkinkah ada menteri di dalam kabinet hari ini yang tidak melakukan kerja dengan baik, yang tidak mempunyai prestasi yang baik, perlu digugurkan? Nah, ini adalah satu pengakuan Anwar Ibrahim. Prestasi kabinet Anwar akui tak semua sempurna. Jemaah menteri menerima baik sebarang teguran serta kritikan berhubung prestasi mereka dan akan mengambil langkah memperbaikinya, kata Perdana Menteri. Beliau berkata, pada pemukiman Jemaah Menteri Kerajaan Madani 2025, ahli kabinet telah mendengar laporan serta pandangan bebas mengenai prestasi mereka yang dibentangkan ahli akademik dan penjawat awam. Kemudian kita beri ruang kepada mereka untuk berikan pandangan mereka tentang iltizam dan komitmen untuk meningkatkan prestasi. Setakat ini saya tidak mengatakan semuanya sempurna, tetapi prestasi jemaah menteri membanggakan kerana mereka ambil serius teguran yang mereka terima dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperbaiki prestasi, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media berhubung permukiman Jemaah Menteri Kerajaan Madani 2025. Perdana Menteri berkata, pemukiman itu membincangkan mengenai keperluan bagi kerajaan untuk melihat semula pendekatan diambil bagi mengurangkan kesan inflasi kepada rakyat. Anwar berkata, walaupun terdapat statistik yang menunjukkan prestasi membanggakan, namun masih ada beberapa masalah yang harus kerajaan selesaikan, seperti kenaikan harga barang. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, berkaitan dengan kenyataan Anwar, mengaku tak semua sempurna. Mungkinkah ada beberapa menteri di dalam kabinet hari ini yang mungkin perlu digugurkan, supaya prestasi menjadi tidaklah sempurna, tapi menjadi lebih baik pada masa akan datang. Apapun kita nantikan saja. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, baru-baru ini kita telah menerima satu kabar yang mengejutkan, satu berita duka cita, bukan saja untuk kepimpinan UMNO, tetapi juga kepada seluruh kepimpinan politik di Malaysia, tidak kira daripada parti kerajaan dan juga parti daripada pembangkang. Ini pasti satu pemergian yang mengejutkan ramai. Adun Air Kuning meninggal dunia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Air Kuning, Isham Sharudin, meninggal dunia selepas dikatakan rebah ketika menghadiri perlawanan bola sepak di Pulau Pinang. Artikel berita pada 22 Februari. Perkara itu dimaklumkan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Muhammad, dalam satu hantaran di Facebook. Mendapat kabar duka akan pemergian sahabat saya, YB Tuan Haji Isham Sharudin, Adun Air Kuning. Sama-sama kita doakan semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang yang beramal soleh. Terdahulu Adun Manjoy yang juga Ketua Pemuda PAS Perak Muhammad Hafiz Sabri menerusi hantaran di Facebook. Saya baru mendapat berita sedih YB Haji Isham Sharudin, Adun Air Kuning, Perak baru saja kembali ke Rahmatullah. Secara pribadi, hubungan saya
sangat baik dengan almarhum. Selalu bertanya kabar dan bergurau bila bertemu. Sebelum ini, ada bertemu beliau. Kami mesyuarat sekali berkaitan isu rakyat. Jadi ini bukan saja satu pemergian yang mengejutkan kepimpinan UMNO dan parti-parti di dalam kerajaan, tetapi termasuk juga pemergian yang mengejutkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Pemergian Isyam turut dikongsikan oleh Ketua Pemuda Amanah Perak, Khairul Najib Hashim menerusi hantaran FB. Difahamkan Isyam rebah sewaktu menghadiri kejohanan bola sepak 4 penjuru antara Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Perak yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang di Georgetown. Beliau mewakili BN sejak November 2022, termasuk sebagai pengerusi BN Parlimen Tapa, selain pernah berkhidmat sebagai Naib Presiden dan penolong pengurus skuad senior Perak FA. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, direct to the point saja hari ini. Sebelum ini berkaitan dengan isu peruntukan bagi ahli Parlimen Pembangkang telah menjadi salah satu perkara yang dibahaskan, terutamanya bagi ahli Parlimen Pembangkang. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, ada siri ataupun episod wakil rakyat daripada Pembangkang yang telah menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim ataupun berpaling tada daripada Muhyiddin kerana mereka daripada Parti Bersatu. Jadi adakah berkaitan dengan isu peruntukan ini akan membuka peluang, membuka pintu kepada mana-mana wakil rakyat selepas ini daripada Pembangkang untuk berpaling tada seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa wakil rakyat Bersatu sebelum ini. Jadi berkaitan dengan isu ini, peruntukan Pembangkang, ini keputusan Johari yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan Pembangkang. Rundinglah dengan Perdana Menteri, kata Johari. Yang di Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul menasihatkan Pembangkang supaya berunding dengan Kerajaan Persekutuan bagi mendapatkan peruntukan kewangan untuk ahli parlimennya. Kita Dewan Rakyat tiada kuasa berkaitan peruntukan khas daripada unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU Jabatan Perdana Menteri JPM. Itu bukan kuasa kita. Itu hak Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Seperti PM dahulu di zaman Ismail Sabri. Selepas lakukan beberapa rundingan, pihak Pembangkang juga dapat peruntukan. Maka buatlah rundingan dengan PM dan beritahu apa yang anda mahu, katanya seperti dipetik BH Online. Menurut Johari, masalah terjadi kerana wakil rakyat Pembangkang enggan datang berjumpa dengan Perdana Menteri untuk membincangkan peruntukan yang diperlukan. Itu yang PM kata datang berjumpanya dan runding apa perkara yang anda mahu. Anda hendak apa sebenarnya, tetapi tidak datang berjumpa PM, katanya. Johari dilaporkan mengulas dakwaan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Sebelum ini katanya ditanya mengenai perkembangan rundingan dana pembangunan kawasan untuk ahli Parlimen Pembangkang. Hamzah berkata, pengumuman Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa baru-baru ini hanya melibatkan ahli Parlimen Kerajaan yang menerima peruntukan khas Perdana Menteri sebanyak RM1.7 juta untuk kawasan Parlimen di Semenanjung, manakala 2.2 ringgit Malaysia juta bagi Sabah dan Sarawak. Jadi saudara-saudara, anda rasa apa langkah yang perlu dilakukan Pembangkang? Apa komen anda?